Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dan sama balik kitab kita ni, kemunculan golongan kuburiyah di Yaman dan usaha para ulama mengatasinya. Karangan Profesor Dr. Basri bin Ibrahim Al-Azhari. Okay, sekarang ni kita nak bincang itulah hujah-hujah syubhah-syubhah yang dinyatakan oleh golongan pengagung kubur, pembesar kubur dan jawapan terhadapnya lah. Jadi kita dah bincang sampai 10 perkara. Kita nak masuk pula yang ke-11. Syubhah yang ke-11, kekeliruan yang ke-11. Golongan kuburiyah menyatakan Nabi SAW membantah perbuatan Usamah bin Zaid, membunuh orang yang mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah SWT. Begitu juga baginda menyatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehinggalah mereka mengucapkan kalimah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Begitu juga dengan hadis-hadis lain yang memerintahkan keperluan menahan diri daripada membunuh orang Islam. Baik main hujah itulah. Jadi dia mengucap agak semua kubur, semua berhala, semua apa pun tak, semua tak wali ke, jadi tak apalah. Asal aku mengucap dah. Jawapannya, Rasulullah SAW memerangi golongan Yahudi dan menawan mereka. Padahal orang Yahudi mengucapkan kalimah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah juga. Cuma Muhammad Rasulullah tak ada lah dah. Tapi ia sebutnya la ilaha illallah juga. Sebelum ini pula telah dijelaskan para sahabat mengambil keputusan memerangi golongan Bani Hanifah. Sedangkan mereka memperakui saksi bersaksilah bahawasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasul pesuruh Allah. Mereka juga menunaikan solat lagi semuanya, dan mendakwa diri mereka sebagai orang beriman Bani Hanifah ni. Begitu juga, cumanya mereka tak bayar zakat. Begitu juga dengan golongan yang dibakar oleh Sayyidina Ali, juga mengucapkan kalimah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Cuma dia kata Ali jemaah Tuhan kau apa gitulah dah. Pada terwujud gitulah dah. Orang yang mengingkari hari kebangkitan adalah kufur dan perlu diperangi. Meskipun dia mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. La ilaha illallah juga, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah, tapi tak percaya kepada satu-satu hukum Islam adalah kufur dan perlu dibunuh. Berhak disembah melainkan Allah. Kata tak wajib zakat, kau tak wajib sembahyang jemaah, kau gapo kau dah. Salah satu hukum Islam saja dah. Wuduk kau gapo tak wajib. Kalau ditegakkan hujah lah dah. Boleh hukum bunuh, boleh hukum bunuh. Persoalannya, bagaimanakah orang yang mengingkari sesuatu perkara cabang boleh menyebabkan dia menjadi kafir? Bukan tu semua berhala ni. Sekadar mengingkari sebahagian perhukum Islam, kafir dah. Tetapi dalam masa yang sama mengingkari tauhid yang merupakan perkara utama yang dibawa oleh para rasul sebagai tidak kafir dah. Sembah berhala, sembah kubur, sembah tak wali naubah lagi apa, tiba-tiba tak kafir dah. Kafirnya benda yang kita kata bukan usul lah, bukan usul juga, tapi bukan perkara yang asah pada tauhid lah. Semaya tak sehingga semaya kafir dah, atau tolak kewajipan semaya kafir, tolak kewajipan zakat semaya atau tolak kewajipan zakat kafir, tolak kewajipan haji kafir dah, gitulah. Berhubungan dengan hadis Usamah yang menjelaskan beliau membunuh seseorang yang mengucapkan kalimah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, atas tanggapan apa yang diucapkan beliau itu tidak dilakukan dengan ikhlas. Jadi Usamah ni dia akak pedih, tiba-tiba ada orang kafir Quraisy tu ngucap dah. Tadi Usamah bunuh juga dah. Dia kata Allah dah. Dia tidak ikhlas, dia kata dah. Takwil dia lah. Usamah kata kita, tapi Nabi marah lah. Sebaliknya beliau hanya mengucapkan perkataan tersebut sekadar teknik untuk mengelakkan diri daripada terbunuh. Dia tipu lah, takut tipu. Kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tipu, dia balas balik, takut bunuh balik. Usamah ni, dia kata Allah itu dah. Dia bunuh. Tapi Nabi marah ke main lah ke Usamah. Usamah bin Zaid ni kerana bunuh orang yang mengucap, orang kafir Quraisy mengucap. Hadis di atas sebenarnya tidak membuktikan setiap orang yang mengucapkan kalimah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dia adalah orang Islam dan ia terpelihara darahnya terus. Bukan. Sebaliknya ia mengandungi dalil tentang keperluan menahan diri daripada membunuh orang yang mengucapkan kalimah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Setelah itu hendaklah menyelidiki hal keadaannya, kena cek dulu, kena slow asidik dulu, kena siasat dululah. Betul ke tak itu lah. Contohnya nak bunuh tu kalau ada senjata, dia lepas ada senjata tak ada senjata kak, mengucap dah.
Jadi kita tangkap lah. Tangkap dia ke. Kari dia ke. Lepas tu bercara betul ke tak kau buat lolok mengucap dia nak. Gitulah. Sekadar tu lah. Bukan maksud terus cari terus. Dia terus Islam. Tapi takut dia Islam sungguh. Gitulah dah. Dalilnya dapat dilihat dalam firman Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'mina tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa'indallahi maghanim katsirah kadzalika kuntum min qablu famanna Allahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Maksudnya wahai orang beriman, apabila kamu pergi berperang pada jalan Allah untuk membela Islam, maka hendaklah kamu lidiki apa jua perkara dengan sebaik-baiknya, fatabayyanu. Dan janganlah kamu terburu-buru mengatakan kepada orang yang menunjukkan pada kamu sikap damai dengan memberi salam atau mengucap 2 kalimah syahadah. Itu sikap damai dah. Alqa ilaikumus salam. Lepas tu sebut engkau bukan orang beriman, lasta mu'minan. Tu sebut dah. Mu'lolok mula. Engkau bukan orang beriman, lasta mu'minan. Lalu kamu membunuhnya dengan tujuan tabtaruna aradal hayatid dunya, dengan tujuan hendak mendapatkan harta bendanya yang merupakan harta benda kehidupan dunia yang tidak kekal. Fa indallahi nu'ana. Jadi tidak kekal. Kerana sisi Allah ada disediakan limpah kurnia yang banyak. Fa indallahi maghanim katsirah. Limpah kurnia hak paling besar kali syurga dah dah. Jadi berebut harta perang ni, harta ghanimah ni, harta rampasan perang ni bukan dia okey bunuh. Orang betul orang Islam dah. Salah kau itu Islam sungguh dah. Demikianlah juga keadaan kamu dahulu dapat diketahui oleh orang lain akan keislaman kamu dengan memberi salam dan mengucapkan kalimah syahadah. Jadi tambah-tambah tak. Kita Islam bakar dah kalau dalam sahabat dah. Allah pilih lah. Kena bersyukur lah. Bukan jangan sombong lah. Lalu Allah mengurniakan nikmatnya kepada kamu. Oleh itu selidikilah apa-apa jua lebih dahulu dan janganlah bertindak dengan terburu-buru. Sesungguhnya Allah senantiasa memperhatikan dengan mendalam akan segala yang kamu lakukan. Surah An-Nisa surah 4 ayat 94. Ni bila kita bincang ta'yin apa? Kufur takfir muayyan tertentu dah. Jadi kita kena bincang bab ni ikutlah. Jangan cepat walaupun nampak macam sembah kubur pun jangan kata mengkafir lalu dah. Kena panggil berhujah dulu dah. Ini bermakna jika diselidiki dan didapati keadaan sebenar adalah sebaliknya, yang terlibat di interaksi sebagaimana keadaannya. Jika ternyata dia melakukan sesuatu yang menyalahi Islam, hendaklah dibunuh juga. Jadi kita jangan terburu-buru. Poin ni lah situ lah. Kalau kita cek berhujah ke apa, kita tak sembah kubur, boleh nak jatuh hukum bunuh. Jika tidak dibunuh setelah diselidiki, tidak ada makna arahan supaya menyelidiki keadaannya itu. Jadi poin situ diselidiki. Dia tak usah bunuh tanpa selidik. Dia selidik, jatuh ada hujah, berdebat berhujah ke apa, kerah dengan penegangan dia, tolak Islam juga, barulah murtad dah. Hukum bunuh. Berhubungan dengan hadis Nabi SAW yang menjelaskan, aku diperintahkan memerangi manusia sehinggalah mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Hadis tersebut menjelaskan siapa yang menzahirkan Islam wajiblah menahan diri daripada membunuh mereka sehinggalah jelas terlebih dahulu kedudukannya. Jadi kena ambil yang zahir. Hal tersebut kerana arahan menyelidiki timbul apabila terdapat keraguan dan syak. Apabila seorang mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, ucapan sebegitu rupa tidak perlu diselidiki kerana semata-mata mengucapkan kalimah tersebut bermakna orang yang mengucapkan terselamat darahnya. Itu asas sajalah. Perlulah diketahui apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada Usamah. Adakah anda membunuhnya setelah dia mengucapkan kalimah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah? Lepas mengucap, dia bunuh juga. Nabi marahlah oleh banyak kali soal itu. Baginda SAW juga mengucapkan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehinggalah mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah SWT dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Baginda juga mengarahkan supaya memerangi golongan Khawarij. Bila-bila gitu pun Nabi suruh perang golongan Khawarij. Baginda SAW mengatakan di mana saja anda menemuinya, golongan Khawarij tu, hendaklah anda membunuhnya. Sedangkan Khawarij ni bukan ngucap lah, ibadah pun kuat dah. Dan baca Quran dia kuat, ibadah dia kuat, semaya dia kuat dah. Sedangkan golongan Khawarij menunaikan salat, melakukan zikir kepada Allah SWT dan juga membaca Quran. Dan dengan kuat pun ikut hadis Nabi dah. Bahkan mereka mempelajari ilmu daripada sahabat juga. Bukan tok guru biasa dah. Tok guru dia sahabat. Bukan tok guru kita dah. Tok guru sahabat lagi dah. Namun itu semua dah tidak bermanfaat kepada mereka kerana iman tidak akan sampai ke dalam hati-hati mereka dengan sebenarnya.
Rasulullah SAW menyifatkan bacaan Al-Quran tidaklah melepasi halqum mereka. Nah. Jadi orang Khawarij pun tak kira tidak mengucap, lebih daripada mengucap lah ibadah kuat, tapi Nabi suruh perai juga dah. Tambahlah orang-orang yang sebuah kubur dah. Kekeliruan yang ke-12. Golongan kuburiyah menyatakan pada hari kiamat nanti manusia akan memohon pertolongan daripada Nabi Adam AS, kemudian Nabi Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa. Kesemua mereka mohon kemaafan. Lepas tak boleh dah. Semua orang minta uzur lah, minta maaf, tak boleh nak tolong lah. Sehinggalah mereka menemui Nabi Muhammad SAW. Ia bermakna memohon pertolongan daripada yang lain daripada Allah SWT itu adalah tidak syirik. Hujah dia dah. Jawapannya, ketahuilah memohon pertolongan dengan makhluk dalam perkara yang mampu dilakukannya oleh makhluk tersebut tidaklah diingkari. Mampu maksudnya secara zahir mampu, secara nampak lah. Pada masa di pada masyarakat tu semua boleh jumpa Nabi-Nabi dan Rasul dah. Bukan zaman alam ghaib, sama-sama alam zahir dah. Orang je minta, umat-umat duk minta tolong daripada Nabi pun zahir nampak dah. Nabi Muhammad SAW pun nampak tokoh depan belakang, dia boleh jumpa, boleh cari Nabi dah. Jadi tidak betul lah berhujah dengan kias dia dengan minta tolong di pada masyarakat. Firman Allah SWT, wa dakhala al-madinata ala hina ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulain yaqtatilani hadha min syi'atihi wa hadha min aduwwihi fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi fabakazahu Musa faqada 'alayhi qala hadha min 'amali syaitan innahu 'aduwwun mudillun mubin. Maksudnya dah masuklah ia ke bandar Mesir, Nabi Musa dah. Dalam masa penduduknya tidak menyedarinya. Lalu didapatinya di situ dua orang lelaki sudah berkelahi. Balaslah dah. Seorang dari golongannya sendiri, maksud dari golongan Nabi Musa lah, keturunan Bani Israel. Dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya, golongan kaum Fir'aun dah. Orang penduduk asal Fir'aun Mesir dah. Maka orang yang dari golongannya meminta tolong kepadanya melawan orang yang dari pihak musuhnya bagi minta geng dah, ajak geng dah. Mengajak ni mai gocah ni mai balas dah. Musa pun menumbuknya lalu menyebabkan orang itu mati dah. Kaum Fir'aun tu mati dah. Sekali tumbuk akan mati lalu dah. Kuat Musa ni. Pada saat itulah Musa berkata, ini adalah dari kerja syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang menyesatkan yang nyata. Angkaranya surah Al-Qasas surah 28 ayat 15. Manusia dalam Quran itu sebut fastaghathahu allazi min syaitanihi. Istaghathah minta tolong ni. Minta tolong tu zahir ni. Nabi Musa pergi hidup lagi, bukan alam ghaib. Bukan roh. Roh ni masalahnya campur dengan jin, iblis. Allah SWT pun roh alam ghaib lah, benda ghaib lah. Jadi itu masalahnya dah. Tak nampak zahir secara sunnatullah, sistemnya biasa ni tak nampak. Jadi dia boleh ada unsur syirik, campur. Bertukar Allah minta dengan Allah ke, minta dengan jin ke, syaitan ke, iblis ke, roh malaikat ke, roh Nabi dah. Manusia minta pertolongan daripada para Nabi pada hari kiamat bukanlah bertujuan supaya mereka yang menghilangkan kesukaran. Sebaliknya mereka memohon agar Nabi-Nabi tersebut memohon syafaat daripada Allah SWT. Hilang sukar beri rezeki benda-benda ghaib tu, benda-benda payah tu, tidak mampu Nabi buat dah. Nabi Muhammad pun bukan boleh tu, hanya boleh, bukan boleh beri syafaat dah tu, boleh minta syafaat baru mula dah. Jadi tolong mohon, minta orang-orang tolong minta Nabi-Nabi ni, minta laskar Nabi Muhammad SAW untuk minta Nabi mohon kepada Allah supaya mempercepatkan perhitungan amal dah. Sebabnya telajak terus lama sangat dah. Terseksa daripada masyarakat. Jadi dari minta dan Nabi bukanlah minta Nabi tu, minta Nabi tolong doa kepada Tuhan dah. Jadi Nabi pun bukanlah boleh tegur syafaat. Walaupun Nabi ada syafaatul uzma ke apa dah, syafaat yang agung tu, tapi sebenarnya Nabi tetap kena mohon daripada Allah. Terdapat perbezaan antara orang yang memohon pertolongan dengan makhluk untuk membendung kemudaratan dan kesukaran. Orang yang mohon syafaat daripada makhluk agar makhluk itu memohon kepada Allah supaya Allah menghilangkan kesukaran dan yang mereka alami. Beza tu dah. Minta entah wali tolonglah saya ni lapar kau. Tolonglah saya ni nak nikah kau gapo dah. Jadi benda tu supaya minta dengan Allah dah. Sedangkan dalam hadis tu pada masyarakat sekalipun minta dengan Nabi supaya doa kepada Tuhan dah. Gitu. Lain tu dah. Hukumnya adalah harus kalau kita minta kepada Allah dah untuk menghilangkan kesukaran atau minta pada syafaat daripada makhluk.
Minta syafaat tolong doa. Nak minta syafaat tu dengan maksud bentuklah Nabi tolong doa ke hamba gitulah, ataupun tok wali tolong doa ke hamba. Tak apa gitu, harus. Ini sama juga dengan tindakan para sahabat menemui Rasulullah SAW dan meminta baginda mendoakan mereka pada masa baginda masih hidup lagi. Sebaliknya setelah baginda SAW wafat, tidak ada seorang pun dalam kalangan para sahabat yang menuju ke kubur baginda SAW dan meminta baginda mendoakan untuk mereka. Tak ada riwayat sahih. Ya. Bahkan generasi as-salafus salih terdahulu mengingkari orang-orang yang mengqasabkan niat bertujuan untuk berdoa kepada Allah di sisi kubur baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak doa zaman Nabi, zaman sahabat pakat marah. Tak buyur orang doa tepi kubur Nabi berdoa dah. Apalagi meminta baginda mendoakan untuk mereka, jauh sekali tu. Nak suruh Nabi tolong doa kepada mereka pun jauh, tak ada dah riwayat yang sahih. Daripada situ tidak menjadi kesalahan kepada seseorang menemui seorang lelaki yang masih hidup. Poin ini masih hidup, bukan mati dah. Dia dikenali kesalehannya juga baik dah dan memintanya mendoakan untuk diri beliau. Ini adalah satu perkara yang benar. Namun ia tidak boleh menjadi kebiasaan setiap kali melihat orang soleh. Tak boleh lah. Jumpa orang soleh tak lepas sama, minta sama. Jaga lah. Jumpa jaga. Dah. Setahun sekali kau gapa jumpa jaga tu, baru tolong minta lah tolong doa kawan dah. Tolong kambo gitu dah. Hal tersebut kerana bukan menjadi kebiasaan kepada generasi as-salafus salih terdahulu berbuat demikian. Setiap kali jumpa suruh minta doa sama doa. Ia menampak kebergantungan seorang kepada doa yang dilakukan oleh orang lain sahaja. Kalau begitu dah. Ni hajat aku minta terlebar tu email gapo-gapo habis tak lebar dah. Jari-jari tu boleh dah. Ni siapa aku habis hajat kan. Tu tak kena lah. Hajat yang besar sangat kau gapo tu boleh lah sikit kan. Padahal apabila seorang berdoa sendiri kepada Allah SWT, itu jauh lebih baik baginya kerana itulah melakukan ibadah yang boleh mendekatkan diri kepada Allah SWT itu sendiri. Jadi kalau dia doa sendiri, sebenarnya lebih mustajab. Kena yakin lah. Bangun tengah malam. Terutama doa kepada anak-anak. Suruh untuk email ke gapo doa untuk SPN gapo. Tak apa kemah mana. Hak kemah sungguhnya kita doa pasal kita lebih berharap. Lebih kuat harapan kita kepada Allah SWT supaya menjayakan kejayaan anak kita dah. Gitulah. Kekeliruan yang ke-13, syubhah yang ke-13. Menurut golongan kuburiyah dalam kisah Nabi Ibrahim AS ketika baginda dicampakkan ke dalam api. Nabi Ibrahim kena buang, kena campak dalam api. Malaikat Jibril telah datang di udara. Lalu berkata, adakah Tuhan mempunyai apa-apa hajat? Jibril tanya Nabi Ibrahim, nak ajak apa nak tahu dalam api dunia dah. Nabi Ibrahim menyatakan, adapun kepada anda tidak sekali-kali. Itu membuktikan jika meminta pertolongan daripada Jibril itu syirik. Sudah tentu malaikat Jibril tidak akan datang menemui Nabi Ibrahim AS dan menawarkan bantuan kepada baginda. Jawapannya dah. Perlu diketahui malaikat Jibril dibentangkan satu perkara yang boleh dilakukannya. Jadi Jibril ni tempat zahir nampak. Dia bukan dengan benda gaib dah. Dia menampakkan dirinya secara zahir. Walaupun Nabi Ibrahim saja nampak, jadi zahir dah. Bagi dia tu nampak dah. Jadi nak menawarkan pertolongan lah kepada Nabi Ibrahim ni kerana kena caput dalam api. Jadi jika Allah SWT mengizinkan kepada malaikat Jibril sendiri supaya menyelamatkan Nabi Ibrahim AS daripada dibakar oleh masyarakatnya berdasarkan kekuatan yang dimiliki oleh Ibrahim oleh Jibril lah secara zahir, secara apabila dia boleh tolong dah. Hal tersebut kerana malaikat Jibril mempunyai kekuatan yang luar biasa dah. Firman Allah SWT, allamahu syadidul quwa. Maksudnya wahyu itu disampaikan dan diajarkan kepadanya oleh malaikat Jibril yang amat kuat gagah. Surah Najm surah 53 ayat 5. Jadi Jibril ni gagah kuat dah. Lepas tu dia jumpa secara zahir nampak dah. Jadi tak apalah, dia tawar sendiri dah. Jika Allah SWT merintahkan malaikat Jibril sendiri memegang api dan benda-benda yang terdapat di sekitarnya yang membakar Nabi Ibrahim AS dan mencampakkannya ke timur atau ke barat, sudah tentu Jibril akan mampu berbuat demikian. Bahkan kalau Allah SWT merintahkan Jibril membawa Nabi Ibrahim ke tempat yang jauh daripada situ pun, termasuk dibawa naik ke langit, sudah tentu Jibril akan melakukannya. Kedudukannya sama saja, mampu melakukannya Jibril. Kedudukannya sama saja dengan seorang kaya yang menemui seorang yang miskin lalu berkata kepada orang miskin itu, adakah anda memerlukan sebarang bantuan kewangan? Tawaran yang dibuat itu berada dalam lingkungan yang mampu dilakukan oleh manusia. Nak beri pitih ke mampu dah. Ia bukan sejenis syirik. Tak mampu nak beri rezeki ataupun kata nak beri sembuh penyakit pelik-pelik benda gaib dah.
Orang hak tu betul boleh dah, hak zahir gini boleh. Orang yang ditawarkan perkhidmatan tersebut juga bukan melakukan syirik. Jadi bukan syirik dah. Dia ada hadis walaupun ada perbahasa je lah. Kalau duduk dalam padai pasir, tiba-tiba hilang nate tunggang ni. Royak. Gimung gi sekak tu dah. Kita royak tu pada benda gaib, pada jin. Sebenarnya kita suruh tu pada waktu tu kita bukan menghambakan diri dah. Kita bukan minta tolong dalam keadaan hina diri, kita suruh sebagai tuai dah. Itu tak apa dah. Dan seolah-olah kita berada dalam zahir pada kuasa dia. Tu pun ada perbahasa dah. Cumanya nak yabuinya kalau ada jumpa dalil dah mana pun. Ia hanya benda yang tidak muktamad dan perlu ditakwil. Hak tak takwilnya. Syirik tu bahaya dah. Jadi kalau kita jangan pisah benda yang kita cuba juga untuk membenarkan benda yang atas pagar-pagar syirik ni bahaya dah. Jadi benda-benda yang ada hadis dalil gitu kita kena faham dengan cara yang benar ni. Mampu dilakukan. Kesimpulannya, orang yang perakui tauhid tetapi menolak kewajipan menunaikan solat, dia menjadi kafir. Orang yang perakui tauhid dan kewajipan solat tapi mengingkari kewajipan berzakat, dia juga menjadi kafir. Orang yang perakui tauhid, solat dan kewajipan berzakat tapi mengingkari kewajipan berpuasa Ramadan pada bulan Ramadan juga kafir. Orang yang mengakui semua hukum Islam yang lain kecuali fardu haji dan mengingkari kewajipan menunaikan fardu haji, dia juga menjadi kafir. Tauhid merupakan kefarduan yang paling besar ni. Tauhid tu besar dia. Bukanlah sebut lidah saja, dia kena ada keyakinan di hati dan perbuatan dia. Bahkan dalam rukun Islam tu dia nombor 1 ni. Tauhid merupakan kefarduan yang paling besar yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ia lebih besar daripada kewajipan berpuasa, menunaikan solat, menunaikan zakat dan kefarduan haji. Bagaimana mungkin kepada seorang boleh menjadi kufur apabila menolak salah satu daripada kewajipan di atas dan dalam masa yang sama tidak menjadi kufur apabila menolak tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW masih minta dengan kubur, berhala atau wali naubah. Sedangkan tauhid jauh lebih besar daripada kewajipan yang disebutkan sebelum ini. Orang yang menolak tauhid lebih besar kekufurannya. Para sahabat Rasulullah SAW memerangi golongan Bani Hanifah apabila padahal mereka memeluk Islam dengan Nabi SAW. Bersaksi bahawa tidak ada Tuhan berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Melakukan azan dan menunaikan solat. Cuma mereka mengangkat seorang lelaki dalam masyarakat mereka ke tahap martabat kenabian. Itu beza dia. Bani Hanifah ni akad Nabi palsu dia. Bagaimana pula dengan orang yang mengangkat darjat makhluk ke martabat Tuhan yang memiliki langit dan bumi ni? Bukankah dia lebih berhak untuk dihukumkan sebagai kafir, kufur? Berbanding dengan orang yang mengangkat martabat makhluk kepada martabat makhluk yang lain sahaja, seperti akad seorang yang bukan Nabi kepada Nabi-Nya. Ulama berijma' tentang kufurnya Bani Ubaid Al-Qadah, yang menguasai negara Maghribi dan Mesir, kerajaan Fatimah, kerajaan itulah Ubaidiyah, kerajaan Syiah Ismailiyah. Mereka semua mengucapkan kalimah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunaikan salat jemaah dan juga berjemaah. Mereka juga mendakwakan diri mereka adalah orang Islam. Namun itu tidaklah menghalang para ulama menghukumkan mereka sebagai murtad apabila mereka menyalahi amalan orang Islam dan dalam beberapa perkara yang tidak melibatkan tauhid. Sehingga ulama memutuskan untuk memerangi dan menghalau mereka daripada negeri orang-orang Islam. Itu cerita kajian dulu. Penutup dah. Golongan kuburiyah merujuk kepada golongan yang melampau dalam mengagungkan dan mensucikan kubur, sehingga ke tahap mengiktikadkan terhadap kubur itu sesuatu yang tidak harus diiktikadkan, diyakinkan, melainkan hanya kepada Allah SWT sahaja, termasuk mengkosakkannya dengan berbagai-bagai jenis ibadah. Perkara yang boleh mendekatkan diri kepada Allah dan meminta doa daripada penghuni kubur tersebut selain daripada Allah SWT. Antara tokoh ulama yang menjelaskan sedemikian ialah Al-San'ani dan Ibn Amir San'ani. Menurut beliau bernazar untuk memberikan harta kepada orang yang telah mati dan seumpamanya menyembelih untuk kubur, bertawasul dengan kubur dia, dengan tok wali dia, dan meminta hajat daripadanya merupakan perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang Arab pada zaman jahiliyah. Orang zaman jahiliyah bukan semua berhala saja. Berhala tu sebagai perantaraan dengan roh orang mati tu dah, orang soleh, orang baik tu dah, yang mana mereka ini telah ada sebahagian daripada sifat keutahannya dah, kerana diberi mandat keutahannya dengan izin Allah juga. Orang kafir banyak dah. Mereka melakukannya untuk berhala yang menjadi bahan sembahan mereka dah, untuk menggantikan kubur. Cuma bezanya golongan pemuja kubur melakukannya untuk wali, kubur dan makam dah. Zaman dulu payah nak kubur jauh ni dah. Jadi
kubur tu, makam tu, dia jadikan sebagai berhala dah. Perbezaan nama antara kedua je tidaklah memberi kesan dan tidak merubah maknanya. Serupa je kubur yang diagungkan, serupa dengan berhala. Akidah kuburiyah mempunyai hubungan yang rapat dengan syirik dengan Allah dan penyembahan Tuhan selain daripadanya. Asal-asal dulu berhala pun sembah kubur dulu, lepas tu lama-lama jadi buat berhala pula. Antaranya ialah punca kemusnahan umat terdahulu. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikun. Maksudnya katakanlah, mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang telah lalu, yang telah dibinasakan. Kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik. Surah Ar-Rum surah 30 ayat 40. Jadi hancur berlebur ni kebanyakan mereka ada syirik. Ada tempat-tempat tu di gunung. Di Indonesia sekalipun ada upacara tiap-tiap tahun, ada upacara sembah pada gunung dah. Sembelih korban, sembelih lembu, apa je sembah kepada gunung dah. Jadi sebenarnya ada unsur-unsur syirik belaka dah. Dalam ayat di atas jelaslah disebutkan kemusnahan bangsa-bangsa terdahulu adalah berpunca kebanyakannya daripada amalan-amalan syirik yang mereka lakukan juga. Ia juga menjadi punca yang menjatuhkan martabat manusia ke lembah kehinaan. Hal ini terdapat dalam nas Al-Quran. Antaranya mereka disifatkan sebagai manusia yang punya akidah yang najis. Firman Allah SWT, Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. Maksudnya, wahai orang beriman, sesungguhnya kepercayaan orang-orang kafir musyrik itu najis. Cari ke kubur, cari ke berhala tu berkat laga apa najis. Oleh itu janganlah mereka menghampiri Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu bimbangkan kepapaan, maka Allah akan memberi kekayaan pada kamu dari limpah kurniaannya jika dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah At-Taubah surah ke-9 ayat berapa. Jadi apabila Islam merintah tu, Nabi tawar Mekah, Nabi halal orang musyrik lagi. Adalah orang-orang yang rusing takut bisnes dia dah, ataupun ekonomi tidak meningkat lah. Tak ada orang mari dah. Tapi Allah jamin dah. Tak ada masalah. Pahala ni pun tak ada masalah dah. Begitu juga punca yang membatalkan amalan yang dilakukan. Hal ini dapatlah dilihat dalam beberapa ayat Al-Quran. Antaranya firman Allah SWT. Zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi wa la asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Maksudnya yang demikian itu ialah petunjuk Allah yang dengannya ia memimpin sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kalau mereka sekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, nescaya gugurlah dari mereka apa-apa yang mereka telah lakukan dari amal-amal yang baik. Surah An-An'am surah ke-6 ayat 8. Jadi kalau ada benda syirik, syirik khafi, syirik tak ikhlas ke, syirik benda kubur kotak wali ni, habislah rugi amal. Ada orang kata tidak syirik, ada orang kata syirik. Kita sebagai orang awam ni jangan nak buat dah, bahaya dah. Syirik ni bukan gurau main ni. Bagai yang bahaya. Syirik kalau salah ke syirik sungguh, tidak ke bahaya dah. Tambah-tambahlah hujahnya kuat sangat menyatakan itu syirik dah. Ayat di atas jelas menyatakan orang terjebak ke lembah syirik akan terbatallah segala amalan yang dilakukan oleh mereka, walaupun nampak subir besar, walaupun nampak dakwah kuat, nampak zikir kuat pun, selawat kuat pun. Bila ada unsur-unsur syirik, ada orang kata tidak syirik, ada orang kata syirik. Kalau salah ke syirik sungguh, habislah amalan mereka, habis licin. Jadi gitulah tadi bisnes nak. Islam dah mari apabila kerajaan Nabi Islam ni, Nabi SAW merintah menawan semula Mekah tu, Fathul Mekah. Maka takut bisnes rugi lah. Sebab orang musyrik telah dihalang daripada buat haji. Dia ekonomi rugi lah. Tapi kena ingatlah, begitu juga. Ada negara-negara banyak juga. Di Syiah, di Iraq ke apa ke. Negara yang jadikan pusat pelancongan ni ialah kubur. Kubur tu jadi untung besar pula dah. Banyak orang derma ke apa dah. Banyak negara di India ke tempat mana pun jadi kubur tu tempat yang bisnes yang besar dah. Jadi kalau kita lari tu, tak sedut urusin lah. Allah akan gantikan dengan rezeki yang lain dah. Di Mekah dulu apabila Arab Saudi dah, Raja Saud tu merintah mengalahkan kerajaan, mengalahkan Syarif Hussein ke apa dah. Sehingga dia merintah tu, kubur-kubur yang dibesarkan jadi sumber ekonomi tu dihancurkan dah. Jadi ada rezeki kat lain pun nak minyak laga apa dah. Tak sedut urusin lah dah. Allah SWT menciptakan manusia di atas fitrah tauhid asalnya dah. Nabi Adam AS yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya meniupkan roh daripada sisi Allah, memerintahkan para malaikat sujud kepadanya, kepada Nabi Adam, dan menempatkannya dalam syurga. Begitu berada dalam syurga tanpa berlaku sedikit pun perkara-perkara yang menyalahi atau mencacatkan tauhid sama sekali.
Setelah itu Allah SWT menurunkan baginda sebagai Nabi yang mulia dan Rasul yang diutuskan kepada zuriat keturunannya. Ia merupakan pendapat sebagian ulama. Berdasarkan pengajaran Nabi Allah Adam AS, zuriat keturunannya bangkit dan meneruskan hidup mereka sehinggalah menurut Ikrimah hal tersebut berlalu selama 10 kurun. 1000 tahun lah lebih kurang dah. Maksud tidak ada unsur syirik lagi, asal-asal saja. Perutusan Nabi Nuh AS bertujuan mengembalikan manusia kepada jalan yang benar setelah berlaku penyelewengan dalam kehidupan masyarakatnya. Nabi Nuh pula dah. Lepas Nabi ada, Nabi Nuh lah. Pintu utama yang menyebabkan masyarakat terjerumus ke lembah syirik adalah kerana keterlaluan dalam menyanjung, menghormati, mengagungkan, menyayangi orang-orang soleh. Berhala pertama yang disembah di muka bumi adalah dalam bentuk gambaran dan juga patung yang dibina kerana mengingati beberapa orang soleh dalam masyarakat. Nak suruh ingat saja dah. Masa tu tak ada gambar gapo gak, buat patung ni. Lepas tu ada kemahiran buat patung pula. Setelah berlalu beberapa waktu, syaitan mulai memainkan peranannya dan patung-patung itu mulailah disembah orang selain daripada menyembah Allah SWT. Apabila Nabi Nuh AS muncul, beliau menyeru masyarakatnya agar kembali ke jalan yang benar. Namun mereka enggan menerima dakwah Nabi Nuh AS, bahkan terus-menerus melakukan penyembahan terhadap berbagai-bagai patung dan mensyirikkan Allah SWT dengan patung-patung orang-orang soleh tersebut yang merupakan perantaraan antara orang soleh itu dengan orang yang doa itulah orang zahir ni dengan orang soleh, roh orang soleh dah. Antara keistimewaan bangsa Yaman yang boleh dicatat dengan tinta emas ialah kesegaraan mereka memeluk Islam yang tidak dilakukan oleh mana-mana kabilah atau negara Arab yang lain. Berbagai-bagai pentafsiran dilakukan berikutan daripada tindakan cepat bangsa Yaman memeluk Islam itu. Pentafsiran yang paling kuat sekali ialah Allah SWT telah meletakkan iman ke dalam hati mereka. Di samping sifat mereka yang lembut dan sukakan kebaikan, begitu juga dengan kelebihan dan nikmat yang lain yang Allah SWT kurniakan pada mereka. Banyak hadis yang menjelaskan tentang kelebihan Yaman. Antara faktor yang mendorong pembinaan bangunan dan kubah besar di atas kubur ialah peranan yang dimainkan oleh sultan-sultan pemerintah yang pernah memerintah Yaman. Tujuannya adalah untuk menunjukkan gah kerajaan. Buat besar kubur asal-asal bukan ambil berkat, tapi untuk tunjuk kerajaan yang hebat dan kehebatan pengaruh sultan tersebut setelah meninggal dunia. Hal ini ditegaskan oleh Al-Maqrizi ketika menjelaskan tentang pembinaan bangunan di atas kubur yang dilakukan oleh keluarga Qalawun di Kahirah. Kerajaan keluarga Qalawun pun di Kahirah di Mesir juga apa pun untuk menunjukkan kerajaan yang hebat. Buat besar kubur suruh nampak hebat kerajaan dia. Sehubungan dengan itu, di sebaliknya pembinaan kebanyakan bangunan di atas kubur di Yaman adalah dipelopori, diasaskan oleh keluarga sultan, keluarga raja tempat kita pun. Ada besar juga sedikit dia raja kubur raja berbanding kubur lain ni. Ada unsur lah nak suruh nampak hebat. Fir'aun nak suruh nampak lebih hebat kat piramid ni kubur dia dah. Kubur besar yang dipercayai mempunyai bangunan besar di atasnya yang wujud di negara Yaman. Secara mutlak ialah kubur Az-Ziyadain yang dibina oleh hamba mereka berdua bernama Najah. Setelah menurunkan jenazah mereka berdua daripada dinding tempat kedua-duanya digantung. Jadi kubur tu pada tua dia tak. Raja pemerintah kita lah. Kubah pertama dibina di atas kubur di Hadramaut ialah kubah Sultan Mas'ud bin Yamani. Kubah Raja Sultan Mas'ud bin Yamani yang meninggal dalam tahun 948 Hijrah. Kuburan yang dibincangkan di atas merupakan kuburan yang dibina sebelum berlaku keutuhan kedudukan tasawuf di negara Yaman lagi. Masa tu tasawuf cara tasawuf tak kuat lagi, tasawuf pun telah. Kubur pemerintah ni besar dah lah. Kebanyakan sultan-sultan kerajaan Ayyubiyah dikuburkan dalam bangunan-bangunan yang mempunyai kubah-kubah yang khusus. Ni kerajaan Ayyubiyah pun ada. Sultan Al-Mu'izz Ismail bin Tagtakin dikebumikan dalam kubah khas di Zabid yang dikenali dengan nama Kubah Khalifah. Kubah tu pemasdi ni. Kubah Khalifah. Kadang-kadang jenazah sultan dikebumikan dalam madrasah dan lain-lainnya. Ada setengah nak berkat pak orang ngaji tempat buat di madrasah, di sekolah, di tempat semaya lah, tempat belajar ni. Orang yang perakui tauhid tetapi menolak kewajipan menunaikan solat, dia menjadi kafir. Orang yang perakui tauhid dan kewajipan solat tapi mengingkari kewajipan berzakat, dia juga menjadi kafir. Orang yang perakui tauhid, solat dan kewajipan berzakat tapi mengingkari kewajipan berpuasa pada bulan Ramadan, jadi kafir jugalah. Begitu juga orang yang mengingkari fardu haji sahaja pun dia menjadi kafir. Tauhid merupakan kefarduan yang paling besar yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dia jauh lebih besar daripada kewajipan berpuasa, menunaikan solat, mengeluarkan zakat dan melaksanakan fardu haji.
Bagaimana mungkin kepada seorang boleh menjadi kufur apabila menolak salah satu sahaja daripada kewajipan di atas yang telah diketahui umum dalam Islam secara daruri, secara mudah. Dan dalam masa yang sama tidak menjadi kufur apabila menolak tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tak jadi kafir. Minta tak wali tak jadi kafir pula dah. Pelik lah. Tinggal semaya pun kafir. Tolak kewajipan semaya pun kafir. Tiba-tiba sembah tak wali tak kafir. Pelik tu dah. Sedangkan tauhid jauh lebih besar daripada kewajipan yang disebutkan sebelum ini. Orang yang menolak tauhid lebih besar kekufurannya. Para sahabat Rasulullah SAW memerangi golongan Bani Hanifah padahal mereka memeluk Islam dengan Nabi SAW. Memperaku saksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Melakukan azan dan menunaikan salat. Cuma mereka mengangkat seorang lelaki dalam masyarakat mereka ke tahap martabat kenabian. Bagaimana pula dengan orang-orang yang mengangkat darjat makhluk ke martabat Tuhan yang memiliki langit dan bumi? Mungkinkah dia lebih berhak untuk dihukumkan sebagai kufur berbanding dengan orang-orang yang mengangkat martabat makhluk kepada martabat makhluk yang lain? Itu daripada bukan Nabi jadi Nabi. Ulama berijma' tentang kufurnya Bani Ubaid Al-Qadah yang menguasai negara Maghribi dan Mesir. Mereka semua mengucapkan kalimah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah SAW, menunaikan salat jemaah dan juga berjemaah. Mereka juga mendakwa diri mereka adalah orang Islam, namun itu tidaklah menghalang ulama menghukumkan mereka sebagai murtad. Apabila mereka menyalahi amalan orang Islam dalam beberapa perkara tidaklah melibatkan tauhid lagi, sehingga ulama memutuskan untuk memerangi dan menghalau mereka daripada negeri orang-orang Islam. Jadi hak lain berat lagi lah. Jadi kubur ni, puja kubur, mengagungkan kubur, minta hajat daripada tok wali ke apa adalah jauh lebih kufur lah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.